Hai, Assalamualaikum, bertemu kembali bersama saya Cai dalam Seminit Resipi. Okey, hari ni adalah baking class. Okey, hari ni Cai nak ajar pasal whipping cream. Apa yang korang perlu tahu pasal whipping cream, jenis-jenis whipping cream, macam mana nak buat dia, macam mana nak whisk dia, macam mana nak simpan. Semualah kita akan belajar pasal whipping cream. Siapa lagi, jom kita mulakan. So, first kali kita kena tahu whipping cream ada dua jenis, okey? Satu non-dairy, satu dairy whipping cream, okey? Yang non-dairy ni dibuat kelapa daripada minyak kelapa lah. Non-dairy whipping cream ataupun dikenali sebagai fresh cream. Dia banyaklah whipped cream, fresh cream, non-dairy whipping cream. Okey, ini adalah non-dairy. Yang dairy dia akan tulis UHT. Dairy whipping cream dia dibuat daripada susu. Heavy cream sama dengan dairy whipping cream, sama dengan UHT, sama dengan thick cream, itu sama, semua sama, dibuat daripada susu. Okay, yang non-dairy ni pula dia memang banyak juga nama. Dia non-dairy whipping cream ada orang panggil whipped cream ada orang panggil fresh cream. Non-dairy whipping cream ni yang Cik Ain pegang ni, kita boleh simpan dekat dalam freezer, beku, okey? Kalau you guys simpan dalam beku boleh. Bila setiap kali nak guna, keluarkan dia, make sure dia sejuk, baru kita whisk dia. Tetapi yang dairy whipping cream ni, kita hanya simpan dalam chiller biasa je. Tak perlu peti sejuk beku pun. Okey, berapa ketahanan lama lepas buka? Okey, yang dairy whipping cream ni dia tak tahan lama, mungkin dalam 2 minggu lah lepas buka. Tapi kalau yang non-dairy ni berbulan pun tahan. Tapi make sure simpan dalam freezer, peti beku yang dekat atas. Okay? Bila nak guna baru keluarkan, bagi dia cair balik. Okey? Kalau cake cream, of course kita akan pakai yang non-dairy. Sebab apa? Dia lebih stabil. Boleh tahan dekat suhu bilik. Bila kita dah whisk, kita dah pukul kembang, and then bila kita pipe dekat cake, and then dia boleh tahan suhu bilik, dia tak cair, dia boleh stay macam tu je bentuk dia. Tapi kalau yang dairy whipping cream ni, bila you guys dah pukul nak buat cake, leper dekat cake, bila dia capai je suhu bilik, dia akan mencair macam ice cream. Ini Cik Ain ada bowl, mixing bowl Nak buat dia senang je. Make sure whipping cream ni sejuk, okay? Betul-betul sejuk peti, dan kita tuang saja dalam bowl. Pakai whisk attachment, bukan pakai pedal, bukan pakai hook, okey? Pakai whisk attachment. Kalau tak ada yang ini, yang hand mixer pun boleh, yang guna tangan pun boleh, tak ada masalah, okey? Tak perlu nak bubur gula pun dalam non-dairy ni, sebabnya dia dah manis. Tapi kalau you guys nak juga bubur gula, nak manis lagi, tak ada masalah, okey? Okey, dia non-dairy ni memang senang. Yang penting dia kena pukul masa sejuk. Whisk sampai dia stiff peak. Nampak tak? Stiff peak ni apa? Dia bertanduk macam tu. Sesuai lah untuk leper atas kek, untuk buat filling apa-apa, semua sesuai, okey? So, siapa yang macam baru belajar nak pukul whipping cream yang tak confident, memang benda yang kata penting. Bowl yang korang guna, make sure sejuk. Macam ni Cik Ain dah simpankan dalam peti besi bowl ni. So dia memang sejuk. Sebab dairy whipping cream ni dia sensitif, dia memang kena sejuk. Kalau tak sejuk, dia tak boleh nak kembang. Dia perlukan sejuk tu untuk kembangkan dia. Dan juga dia perlukan gula lah untuk bagi dia stable. Cik Ain ada bowl ni sejuk ni. Kita akan masukkan dalam satu cawan. So sekarang Cik Ain ada gula icing dan Cik Ain ada ayak kat sini, supaya dia punya whipping cream dia halus. Okey, untuk yang dairy punya, kelajuan kena sederhana, tak boleh terlalu laju. Dairy ni dia lama sikit, ambil masa untuk kembang, okey, so sekarang ni nampak ni Cik Ain pukul tadi, nampak tak? Kan cantik dah. Okey, ini adalah dairy, nampak Cik Ain dah pukul kembang cantik dah. Supposedly dia jadi macam ni je. Kalau you guys pukul lama lagi, dia akan separate antara butter dan juga buttermilk, okey? Untuk dairy whipping cream kena hati-hati. Kena selalu tengok, tak boleh tinggal macam tu je. Macam mana kalau kita overmix? So sekarang Cik Ain akan pukul lagi, bagi dia overmix. Cik Ain tunjuk macam mana keadaan overmix, okey? Konsistensi dairy whipping cream yang sepatutnya. Nampak tak? Bila Cik Ain dah terlebih pukul dia, Cik Ain saja pukul lebih, nampak dia start mencair balik, nampak tak? Tadi tekstur dia lagi pekat kan, nampak dia dah start cair. Kan? Okey, so kita akan buat lagi, terlebih pukul lagi sekali. Sekarang ni bila dia dah start cair balik, macam mana kita nak selamatkan dia? Ambil dairy whipping cream yang belum pukul lagi, kita tuangkan dia. Okey, tuangkan dia sikit dalam ni, lepas tu kita tambahkan dengan gula lagi sikit.
Pukul dia balik, okay? Kalau korang dah terlebih pukul, and then kalau dia tiba-tiba dia jadi suhu bilik macam, bukan suhu bilik, dia macam dah tak berapa sejuk, jangan risau, just letak je dalam peti balik. Bila dia dah sejuk betul-betul, whisk balik. Dia akan jadi bunyi, insyaAllah. Jangan risau. Okay, non-dairy whipping cream ni sesuai untuk lepa kek. Okay, kita salut kek sebab dia fresh cream kan. Lepas tu dia sesuai buat bunga-bunga, decoration, mana-mana kek yang memerlukan decoration. Okay, yang kalau dairy pula, dairy ni dia sesuai guna dengan benda dia ada ejen penguat dalam something dessert tu. Contoh tiramisu. Tiramisu dia ada, kita kena masak dengan cheese, dengan telur apa semua kan, dan kita gaul. So dia ada dia ada gelatin apa semua kan. So dia ada ejen penguat dalam tu kan. So dia sesuai pakai yang dairy. Selain tu cheesecake, contoh macam pavlova, Cik Ain memang suka pakai yang dairy sebab dia lagi sedap lah bagi Cik Ain. Sebab yelah dairy memang lagi sedap daripada non-dairy kan. Lepas tu pavlova ni bila kita whipping cream ni yang dairy punya, bila kita dah pukul dia, kita dah letak atas dessert, biarkan set satu malam ke, esok dia cantik lah. Dia tak adalah senang sangat cair. Begitu saja baking class daripada Cik Ain hari ni pasal whipping cream. So nanti insyaAllah live akan datang. Nanti kita akan buat kelas-kelas baking yang lain, tajuk yang lain, okay? Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Okay, bye. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi, bye.